Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada murid-murid tingkatan 3 SMK Kubang Krian 3. Okey, untuk kelas pendidikan jasmani dan kesihatan pada pagi ini, kita akan belajar sambungan daripada kelas PJK minggu lepas. Okey, kalau kamu semua masih ingat, minggu lepas kita belajar tajuk um, yang sama kita akan belajar minggu ini, iaitu unit keempat permainan kategori jaring iaitu sukan tenis. Okey, jadi hari ini kita tak akan belajar benda yang sama seperti minggu lepas, tetapi kita akan belajar sambungannya, di mana minggu lepas kita belajar beberapa kemahiran di dalam sukan tenis, iaitu yang telah kita belajar kemahiran memukul, kemahiran serve dan juga kemahiran volley. Jadi untuk sambungan hari ini, kita tengok kemahiran apa yang kita akan belajar sekejap lagi. Okey, jadi untuk permulaan ini, kita ulang balik pengenalan tentang sukan tenis ini. Okey, tenis ni adalah satu permainan kategori jaring yang berkaitan dengan acara perseorangan ataupun beregu. Okey, jadi untuk tenis ni ada dua kategori, di mana kategori yang pertama adalah kategori single ataupun perseorangan, dan juga kategori double iaitu kategori beregu. Beregu ni maksudnya dua orang lah. Dia tak ada tiga orang, empat orang, tak ada. Dia ada sehingga dua orang saja untuk beregu tu. Okey, jadi kemahiran tenis ni mempunyai pelbagai kemahiran, iaitu servis, memukul, volley, lob dan juga smash. Okey, jadi kalau kita tengok kat situ, yang telah kita belajar pada minggu lepas adalah tiga yang pertama ni, iaitu servis, memukul dan juga volley. Jadi secara automatiknya hari ini kita akan belajar kemahiran lob dan juga kemahiran smash. Jadi permainan hoki pula, maafkan cikgu. Permainan tenis. Okey, permainan tenis ni mempunyai satu sistem kiraan mata yang unik. Di mana kiraan matanya Allah. Kiraan matanya dalam sesuatu set tu adalah love, 15, 30, 40 dan game. Game tu maksudnya dia dah uh, dia last point lah untuk satu set tu. Jadi biasanya satu set ni terdiri daripada 6 game, dan untuk memenangi sesuatu perlawanan tersebut, seseorang pemain memerlukan kemenangan 2 daripada 3 set ataupun 3 daripada 5 set, bergantung kepada penganjur tersebut lah. Kalau contoh penganjur tu buat satu tournament tu 3 set saja, jadi seorang pemain tu kalau dia nak menang, dia kena menang 2 set daripada 3 set tersebut. Kalau dia menang set pertama, kemudian set yang kedua tu dia kalah, dan set yang kedua tu, ketiga tu adalah penentu lah, sama ada yang pertama tu menang ataupun yang kedua tu menang. Kalau ada 5 set, dia perlu menang 3 daripada 5 set tersebut. Jadi untuk satu set tu dia terdiri daripada 6 game. Game ni yang tadilah yang point tu tadi. Ni game tu. Okay, faham Dia kena menang 6 game ni untuk menang satu set. Satu set daripada 3 set ataupun 5 set ni. Okay, faham kat situ untuk pengenalan ni. Jadi seterusnya kita tengok kepada gelanggang tenis yang sebenar lah. Ukuran sebenar gelanggang tenis mengikut International Table Tennis Federation Handbook pada tahun 2017, di mana dia keluarkan gambar dan juga ukuran gelanggang tenis yang sebenar ni, di mana terdapat dua bahagian ataupun dua side, di mana satu side tu satu tim ataupun satu orang. Kalau single lah, kalau double untuk beregu tu satu tim. Satu side lagi untuk satu tim. Net ataupun jaring berukuran ataupun ketinggiannya adalah 0.91 meter daripada the net ni, dia rapat ke tanah lah, rapat ke bawah ni.
sampai ke atas 0.91 meter, dan jarak panjang kod ataupun gelanggang ni yang ke tepi ni, merah ni, iaitu 23.77 meter, dan uh, yang belakang 10.97 meter. Jadi lagi kita boleh tengok kalau kategori perseorangan ataupun single, dia akan gunakan line tepi yang di dalam. Jadi maksudnya kod tu akan jadi kecil sikit. Kalau untuk beregu, dia guna line yang paling luar sekali, paling tepi sekali. Jadi untuk double ataupun beregu, dia akan guna keseluruhan kod lah. Kalau untuk perseorangan, dia guna uh, line tepi yang kat dalam ni. Tapi kalau belakang, sama. Beregu ataupun perseorangan, sama dia guna yang belakang ni. Okay, faham kat situ? Di peralatan yang biasa ataupun wajib uh, ada ataupun digunakan dalam sukan tenis ni adalah, salah satunya adalah raket tenis, dan yang kedua adalah bola tenis. Dan yang ketiga ni biasanya jarang lah ataupun tak ada. Kalau untuk tournament-tournament besar, tournament yang penganjurnya adalah penganjur-penganjur besar ni, pemain akan bermain memakai kasut lah, kasut sukan. Tak ada pemain yang pakai selipar ke, kaki ayam ke. Jadi tiga peralatan yang wajib, iaitu raket tenis, bola tenis dan juga kasut sukan. Okey, tu untuk pengenalan. Seterusnya kita pergi kepada info tambahan. Okey, sini cikgu ada sedikit info tambahan dalam sukan tenis ni, di mana dalam permainan tenis ni, dia ada pelbagai cara pegangan raket yang dipanggil sebagai cekak. Okey, cara pegang tu cekak ataupun grip. Grip tu maksudnya cara cekak grip tu amat penting dalam sukan tenis ni. Jadi cara pegangan raket tu dia ada banyak. Itu dia ada tiga cekak yang utama yang sering dipakai oleh pemain-pemain di dunia ni lah. Okay, yang pertama adalah cekak timuran ataupun dalam bahasa Inggerisnya Eastern grip. Okay, kita tengok dalam gambar ni, contoh untuk cekak timuran, dia pegang melalui kat tepi lah, pegang macam tu, dia cekak macam tu. Faham nampak kat situ gambar tu untuk Eastern grip ni. Okay, yang kedua cekak barat. Okay, kita tengok perbezaan cekak barat dengan cekak grip, cekak timuran ni. Beza dia lebih ke bawah sedikit berbanding cekak timuran. Nampak? Bahagian grip ni atas, tengah, bawah. Cekak barat ni dia pegang di bahagian bawah, nampak? Tak ada balance sangat dekat bawah ni. Dia banyak balance dekat atas. Kalau untuk timuran, nampak dia pegang pada tengah-tengah, nampak balance. Untuk bahagian atas dengan bahagian bawah ni nampak macam sama banyak kan. Jadi tu beza cekak timuran dengan cekak barat. Dan untuk yang ketiga ialah cekak kontinental, iaitu dipegang macam ni, digenggam straight macam tu. Kalau cekak timuran dengan barat dia pegang kat tepi macam ni. Kalau untuk kontinental dia pegang straight macam ni. Tu beza untuk ketiga cara pegangan raket yang sering digunakan lah untuk daripada pemain-pemain dalam dunia ni. Okay, itu saja untuk info tambahan. Seterusnya kita pergi kepada kemahiran yang kita sambung lah, kemahiran sambungan daripada kelas minggu lepas, di mana minggu lepas kita belajar apa tadi? Cikgu beritahu 3 kemahiran kita belajar minggu lepas, iaitu kemahiran memukul, kemahiran servis dan juga kemahiran volley. Jadi untuk minggu ni kita sambung dengan kemahiran lob. Okey, pukulan ataupun kemahiran lob pepat dan pukulan lob kilas ni merupakan kemahiran tambahan kepada pemain. Kemahiran ini boleh digunakan sebagai strategi menyerang ataupun bertahan.
So untuk lob ni dia boleh digunakan sebagai situasi menyerang ataupun bertahan. Jadi kalau kita faham, menyerang ni untuk mendapatkan point dan bertahan ni untuk bertahan lah, maksudnya kita uh, mengelakkan daripada pihak lawan tu mendapat point. Jadi kita bertahan daripada bola tu mati dalam kawasan kita. Jadi pukulan lob ni biasanya dilakukan ke kawasan gelanggang lawan untuk menyukarkan pemain lawan membalas secara smash ataupun pukulan lain. Biasanya pukulan lob ni pukulan yang kita lob dia tinggi ke atas supaya dia melepasi pemain lawan yang biasanya berada di depan ataupun di tengah-tengah court. Jadi dia perlu mengundurkan badannya untuk membalas pukulan tersebut. Jadi dia tak boleh disukarlah untuk smash ataupun mengambil secara pukulan biasa. Ni salah satu kemahiran yang selalu juga dipakai oleh pemain-pemain di dalam dunia ni. Jadi kita tengok contoh untuk pukulan lob ni, okay? Dia ajar cara macam mana nak lakukan pukulan lob ni. We're at Manolo Santana Rackets Club in Puerto Banús, Spain. We're here with Francis Ribeiro, the club's top coach and a world-class player. Francis is going to show you how to play a perfect lob. Nampak? Dia bagi tahu kat situ. Dia akan ajar cara untuk melakukan lob yang sempurna. Yang pertama, pegang grip. From the ready position, select your grip. Dalam keadaan yang bersedia, pegang grip dengan betul. Okey, nampak? Nampak dia bagi tahu kat sini. Continental grip. We recommend continental grip. Jadi kat sini, daripada 3 contoh pegangan raket yang cikgu ajar tadi, untuk lakukan pukulan lob ni, dia mencadangkan kita untuk pegang raket tu secara cekak continental. Okey, ada sebabnya lah, dia akan beritahu kejap lagi. Jadi daripada 3 tu pegang secara continental. Okey, kita sambung. The V of your thumb and forefinger should be on the top bevel of the grip. Nampak dia ajar kat situ. Step 2. Your position. As soon as you see where the ball is going, pivot your feet to the side. The shift of your feet will quite naturally place you sideways onto the court. As you move towards the ball, stay side on. Okey, untuk kedua ni, step yang kedua, kita perlulah berada dalam posisi yang betul untuk mengambil bola dan untuk memukul bola secara lob. Jadi posisi ni memainkan peranan yang penting jugalah. Nampak dia, kalau bola belah kanan, badan dia pun menghadap belah tu juga. Macam tu Step 3. Bring the racket back. Look to take the racket head back low so that you'll be able to bring the racket under the ball. Untuk step ketiga, raket tu perlulah berada di bawah ataupun rendahkan raket tu untuk ketika nak mengambil bola tu untuk melakukan pukulan lob, kerana lob ni kita nak lob bola tu ke atas, jadi kita perlu ambil lajak daripada bawah lagi untuk lob bola tu. Okey. Untuk step yang ketiga ni, the strings of your racket head should face skywards. Nampak? Dia letakkan raket tu low, maksudnya rendah ke bawah, dan raket tu menghadap ke arah atas sebab kita nak angkat kan bola tu. Dia tunjuk tadi. Nampak? Strings face skyward. String ni maksudnya tali raket ni menghadap ke atas. Macam tu. Use your other hand to point at the ball. This helps you track the ball and keeps your body sideways onto the shot. Step 4. Your swing. Step keempat. With your body leaning slightly back, bring your racket underneath the ball, lifting it into the air. Step keempat, swing. Maksudnya hayunan raket tu adalah penting. Ketika bola sampai, tengok bola sampai tu, di swing raket tu
ke atas. Nampak? Dia sampai naik atas raket dia tu. Sebab kita lob bola tu ke atas. Lob ni kita pukul bola tu naik ke atas biar tinggi. Sebab itulah swing ataupun hayunan tu penting dalam kemahiran lob ni. Remember to keep the racket face open. Tip: Nampak? don't underhit the ball. The worst thing you can do is give a low ball that your opponent will be able to smash. Okay, tips kat situ, Step 5. walaupun kita buat kita lob bola tu ke atas tinggi, tetapi kalau terlalu slow, bola tu tak sampai ke belakang gelanggang. So tu boleh makan diri lah. Maksudnya kalau kita bagi tinggi tapi tak sampai ke belakang gelanggang, pemain lawan tu boleh smash bola tu. Jadi tu akan beri point lah kepada pemain lawan tu. Dan ni step kelima, dia kata follow through. Follow through maksudnya lajak lah. Di mana kalau kita pukul tu, tangan tu lajak ke atas. Tengok cara dia tunjuk follow through. 5. Follow through. Follow through low to high. Low as to Francis is high. demonstrating. Daripada rendah ke The tinggi. momentum of your swing brings you round into the ready position. And that's all there is to it. It's a perfect lob to beat your opponent when they're at the net. Learned the video jug way. Nampak kan kat situ? Apabila dia lob, pemain lawan ni perlu undur balik ke belakang untuk ambil bola tu. Nampak? Dia undur balik. Macam tu lah fungsi Welcome to video jug. dia tu lah fungsi pukulan lob terhadap pemain lawan. Okay. Faham untuk pukulan lob ni? Jadi kita pergi ke kemahiran seterusnya, iaitu kemahiran smash. Kemahiran smash ni dilakukan berhampiran dengan jaring ataupun di tengah-tengah gelanggang, dan ia memberi kelebihan untuk mendapatkan mata. Okay, kemahiran smash ni salah satu kemahiran ataupun strategi menyerang lah. Jaranglah smash ni untuk bertahan kan. Smash ni untuk menyerang dan untuk mendapatkan mata. Jadi oleh itu kemahiran ini memerlukan pemaksaan, teknik dan juga kekuatan. Jadi untuk melakukan smash ni kita perlukan tiga perkara ini, iaitu pemaksaan, teknik dan kekuatan. Kekuatan tu kita sebab kita nak smash ni perlu bagi, maksudnya smash tu perlu kuat lah. Teknik ni dia ada teknik dia, setiap kemahiran ada teknik tersendiri. Jadi kita tengok cara nak smash ni. Nampak bila bola datang, sepatutnya bola ni bump dulu lah. Biasanya bump dulu depan pemain ni, bump, barulah dia naik tinggi. Dan untuk smash, angkat raket ke atas dan ambil lajak di belakang badan, kemudian bola sampai, smash bola tu. Timing perlu tepat lah untuk melakukan smash ni. Dan kemudian akhir sekali ni follow through. Okay, kita tengok video untuk lebih jelas lagi. Hello and welcome to Video Jug. We're at Manuel Santana Racket Club in Puerto Banús, Spain. We're here with Francis Ribeiro, the club's top coach and world-class player. He's beaten Verdasco, played Ferrero, Tommy Haas, and Feliciano Lopez, amongst others. Francis is going to show you how to play a smash. It's an advanced shot, played when the ball is high in the air above your head. Step 1. Step yang pertama, Hello and welcome to Video Smash. It's an advanced shot, played when the ball is high in the air above your head. Step 1. step yang pertama sama macam lob tadi. Kita perlu pegang grip tu dengan betul. Sebab pegangan grip ni peranan yang penting lah untuk melakukan setiap apa-apa sahaja pukulan. Jadi kita tengok grip macam mana dia bagi tahu. Your grip. From the ready position, select your grip. We recommend the Continental grip for more power and Okay, untuk smash ni pun dia cadangkan pegangan grip cekak continental juga, sama macam lob tadi. Okay, ni cara pegangan continental. spin. The V of your thumb and forefinger should be on the top V, edge of the nampak? racket's head. V.
Step 2. Yang kedua, Position your feet. kedudukan As kaki. soon as you see the ball going into the air, you need to turn sideways. Pivoting your feet will quite naturally turn you side onto the Nampak? ball. Dia akan tukar posisi badan dia ke arah sisi. Maksudnya kalau bola dia ke arah depan ni, dia adalah tangan dominan kanan. Kalau dia nak smash, badan dia akan berpaling ke arah sisi ini. Faham Kalau dia nak smash, dia akan berpusing badan dia ke arah sisi ni untuk smash lebih baik lagi. Ni sebab itulah cikgu katakan tadi, teknik ni adalah satu peranan yang penting untuk melakukan setiap apa-apa kemahiran ataupun apa-apa pukulan. Jadi untuk smash, teknik dia adalah badan dan juga pegangan raket tadi. Dia cakap. Okay, faham Lepas tu, seterusnya, Step 3. Position your posisi feet. badan. Bring your racket back into a throwing position, as Francis is demonstrating. Keep your elbow in line with your shoulders. At the same time as you bring the racket back, use your other arm to point up at the ball. This helps you find your position as the ball comes towards you. Judge the flight of the ball and move into position directly behind it. As you move, stay sideways. Okay, dia cakap tadi, apabila bola tu bump kat depan ni, kita perlu undur sedikit untuk memastikan bola tu jatuh betul-betul dekat dengan tangan kita ni. Ni tangan ni dia bajet bola tu akan jatuh kat sini lah. Jadi kalau bola tu contoh dia jatuh dekat dengan kita perlu undur sedikit. Kalau tak, nanti bola tu akan bump, dia akan naik melebihi kepala kita nanti. Okay, macam tu Onto the ball, using side steps and cross steps to adjust your position. Step 4. Step keempat, swing, hayunan raket tadi. As the ball arrives, accelerate the racket head at the ball in a throwing action. Untuk ayunan raket ni, kita memerlukan timing yang betul lah dengan bola tu. Bila bola tu sampai, bila kita nak hayun raket tu. Okay, faham? As you swing, your weight shifts forward onto your front foot. Kaki. Bila kita dah swing raket tu, kaki kita akan bertukar ke arah ini. Secara automatik lah ni. Kadang-kadang kita tak sedar benda ni. Kaki tu secara automatik dia akan berubah posisi macam ni. Putting your body weight into the ball. Tip. Reach up to hit the ball. The higher you make contact, the more power you can generate. Okay, sedikit tips dia bagi kat sini. Semakin tinggi kita angkat raket ni, semakin banyak kekuatan ataupun tenaga untuk kita smash bola tu. Jadi makin kuatlah bola tu pergi ke arah pihak lawan. Jadi semakin tinggi kita angkat raket ni, semakin kuat bola tu pergi. Tu tips yang dia bagi. The secret to a killer smash is not how hard you hit the ball. Timing is key. Timing is key, nampak? Seperti yang saya cakap tadi. Follow through. Follow through across your body as Francis is demonstrating, the racket ending up around your waist. Tip. Relax your arm at the end of the follow through. This helps avoid tennis elbow. Okay, untuk follow through ni dia bagi tips di mana kita kena relaxkan tangan kita. Jadi maksudnya kalau kita lepas pada kita pukul bola tu, follow through ni kita perlu relax, macam lepas je tangan tu. Biar dia turun macam biasa tangan tu. Jangan keraskan tangan tu. Lepas kita pukul tu, kita keraskan. Tu kadang-kadang dia boleh menyebabkan kecederaan lah kepada tangan kita. Okay, macam tu. Tu tips yang dia bagi juga. And then recover quickly, returning to the ready position. And there you have it, a killer smash. Contoh smash The decisive attacking shot that should win you the point. When it's done, the video jug way. Okay, jadi untuk kelas kita pada pagi ini, kita telah belajar tentang pengenalan, di mana pengenalan tu kita dah belajar kelas minggu lepas. Cuma kita ulang balik untuk
sedikit peringatan ataupun untuk refreshkan balik otak kita tentang pengenalan sukan tenis, di mana tentang kita tahu ukuran dan juga saiz gelanggang tenis yang sebenar dan beberapa alatan yang diguna di dalam sukan tenis. Kemudian kita belajar info tambahan tadi, di mana terdapat 3 cara pegangan raket, iaitu Eastern grip ataupun cekak timuran. Yang kedua, cekak barat ataupun baratan, ataupun dalam bahasa Inggerisnya ialah Western grip. Dan yang ketiga adalah cekak continental, dalam bahasa Inggerisnya continental grip. Jadi ada 3 cara pegangan raket yang kita belajar tadi, dan seterusnya kita belajar kemahiran lob dan juga kemahiran smash. Jadi secara keseluruhannya terdapat 5 kemahiran asas yang ada dalam sukan tenis ni, iaitu yang pertama, kemahiran memukul, ada pepat dan juga kilas. Yang kedua, kemahiran servis. Yang ketiga, kemahiran volley. Volley pun ada pepat dan juga kilas juga. Dan yang keempat, pukulan lob. Dia ada lob pepat dan lob kilas. Dan yang terakhir sekali adalah kemahiran smash. Jadi 5 kemahiran ni kita telah belajar dalam kelas minggu lepas dan juga kelas minggu ini. Jadi cikgu harap kamu semua faham tentang tajuk ataupun topik yang telah kita belajar secara dalam 2 minggu ni, iaitu unit keempat. Kamu boleh sedikit info lagi, cikgu lupa nak bagi tahu tadi. Untuk video yang cikgu tunjuk tadi, untuk video yang apa ni, lob dan juga smash tu, kamu boleh scan QR code di dalam buku teks kamu semua, buku teks PJK tingkatan 3, muka surat 66. Untuk lob dan smash tu, dalam buku teks tu dia ada lah QR code, dia ada kecil kat bawah tu. Untuk kamu tengok balik video-video yang cikgu tunjuk tu, kamu boleh scan lah QR code di dalam buku teks tu. Jadi setakat itu sajalah kelas kita pada pagi ini. Jadi cikgu ucapkan sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.